Assalamualaikum, bersama saya lagi Syuri Rehab. Dan hari ini saya nak ucapkan terima kasih sebab bersama saya lagi dalam video tutorial saya yang kita akan ketahui berkenaan dengan masalah sakit saraf, terutamanya disebabkan stroke ataupun beberapa pergerakan selepas stroke. Dan rancangan kita disponsor oleh Minera Spray Saraf. Spray ni sangat bagus untuk masalah lepas stroke. Anda boleh gunakan untuk dapatkan balik rasa tangan, kurangkan rasa sakit dan kurangkan rasa kebas. Nah, produk dia dekat dalam ni. Okey, boleh nampak? Kita teruskan. Jadi sebenarnya sebelum ni, dalam video-video stroke yang saya pernah buat, saya dah terangkan juga berkenaan dengan sakit ni. Dan beberapa post yang saya dah post dalam FB ataupun dalam YouTube, saya dah terangkan benda ni juga. Cuma hari ni kita akan pergi lebih dalam, pergi lebih detail. Sebab hari ni tajuk kita adalah sama ada sakit selepas stroke ni fake ke ataupun real, dibuat-buat ke ataupun benda ni memang betul-betul jadi. Apa sebabnya sakit lepas stroke? Dia sebenarnya bila stroke ni, kalau kita tahu punca kenapa jadinya sakit tu, contoh kata lepas kita buat sesuatu pergerakan ataupun kita berdiri sesuatu bentuk, kita pijak tak betul, lepas tu kita sakit. Yang tu senang kita nak kesan, kita boleh kesan punca dia. Oh, saya tuan-tuan atau perempuan bila buat pergerakan ni tiba-tiba sakit. Jadi itu adalah sebab yang kita tahu. Tapi macam mana pula kalau kita tak buat apa-apa pergerakan pun tapi sakit? Malam sakit, nak lena tak boleh, nak tidur tak boleh, nak buat pergerakan tak boleh, nak bangun berjalan tak boleh, sakit 24 jam, sakit yang melarat. Jadi apa sebab dia? Kat situlah kita kena tahu apa sakit ni, apa jenis sakit ni, dan macam mana kita nak elak dan hadapi masalah ni supaya tuan-tuan dan puan-puan sihat balik. Contoh kata sekarang ni mungkin tuan-tuan nak ada target nak berjalan balik, ada target untuk nak sihat balik kan, tapi disebabkan sakit ni tuan-tuan jadi berhenti. Contoh kata sekarang ni tuan-tuan dah berdiri, okey, nak mula berjalan, ataupun sekarang ni dah boleh duduk, nak mula berdiri dengan berjalan, tapi sebab sakit yang terlalu kuat ni tuan-tuan terpaksa berhenti. Dan kadang-kadang ada pesakit tu dia boleh pergi daripada keadaan terlantar, maksudnya tak mau buat apa, bukan tak mau buat apa sebab malas, tak, ni sebab sakit. Dan sebelum kita borak lebih dalam, tuan dan perempuan yang baru dalam channel ni dan baru dengan video tutorial saya ni, jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe dekat bawah, dan jangan lupa tekan butang loceng tu supaya nanti bila saya upload lagi video-video baru, video macam ni tuan-tuan nak sihat ni daripada stroke ni, tuan-tuan dapat makluman. Setiap minggu saya akan upload. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kalau tuan-tuan pernah dan sedang mengalami masalah sakit selepas stroke ni, mesti tuan-tuan faham betapa ferasnya, betapa sakitnya sakit ni, dan betapa keadaan ni boleh melemahkan kita. Daripada kita nak baik, kita terpaksa berhenti ataupun kita jadi turun. Betul tak? Dan macam saya cakap tadi, kalau kita tahu punca dia senang, tapi kalau contoh kata kita tak tahu apa punca dia, tapi tiba-tiba sakitlah satu badan ni, kita pergi jumpa doktor, kita jumpa fisioterapi, kita jumpa doktor rehab, dia masih lagi tak boleh nak bagi satu penerangan kenapa sakit ni datang sebab tak tahu mana punca dia. Dekat sinilah sebenarnya masalah yang terjadi. Jadi apa sebenarnya sakit ni? Jadi sebenarnya sakit ni disebabkan oleh dua benda. Yang pertama kita panggil sebagai Central Post-Stroke Pain, atau nama Melayu dia sakit saraf pusat. Pusat mana? Pusat ni kan? Bukan, pusat ni. Sekali lagi saya terang lagi. Dan yang kedua adalah kita panggil sebagai Complex Regional Pain Syndrome, ataupun nama mudah dia kita panggil adalah sakit saraf setempat. Nama pun nak lebih kurang dua-dua kan, tapi ada beza dia. Sakit saraf pusat adalah berpunca daripada kerosakan dekat bahagian otak, yang di mana dia dah rosakkan saraf tu disebabkan stroke ataupun kecederaan otak. Sebenarnya stroke dengan kecederaan otak ni lebih kurang sama. Dan sama sebenarnya, cuma beza dia daripada segi mekanisme dia ataupun macam mana dia jadi. Kalau contoh kata seorang tu dia bawa kereta, dia accident, kepala dia terantuk kuat, terantuk, jadi otak dalam tu bergegak, bengkak kat dalam tu, itu pun kita panggil sebagai kecederaan otak. Disebabkan bengkak tu dia cedera otak. Stroke pun dia jadi kecederaan otak bila jadi pendarahan ataupun salur darah tu dia sempit ke, dia tersumbat ke, dia pecah ke, dan kemudian dia cederakan kawasan tu, dia mati yang kawasan itu pun salah satu kecederaan otak juga. Cuma beza dia, stroke jadi disebabkan sakit-sakit kat bawah yang kita pernah ada. Contoh kata darah tinggi, kecil manis, sakit jantung, kolesterol,
Tapi satu lagi yang lain-lain tu, yang tu adalah disebabkan masalah-masalah lain, masalah-masalah fizikal ke atau penyakit-penyakit lain lah. Jadi bila stroke tu jadi, cederaan tu pun jadi dekat kawasan otak tu, saraf yang dekat bawah dia tu terputus ataupun tak berhubung lagi. Kata mudah dia. Sebab tu lah bila orang dulu-dulu kata wayang putus tu, jangan kita duk buat lawak saja. Sebenarnya ada maksud yang lebih dalam kat situ. Maksud dia adalah macam cakap dia, sakit saraf pusat. Sakit saraf pusat tu adalah otak. Otak adalah pusat. Otak ni dia macam komputer ataupun macam kereta. Bawah dia ada wayar, betul tak? Wayar yang di mana kalau contoh kata wayar tu satu rosak ataupun satu putus, komputer tu boleh berfungsi lagi, kereta tu pun boleh berfungsi lagi, cuma dia tak betul, dia tak elok. Faham tak? Sama juga dengan kita. Tapi kalau contoh wayar semua putus, kereta, komputer ataupun kita akan ada masalah sikit. Dan untuk kita, masalahnya adalah hilang fungsi badan. Dan selain daripada hilang fungsi badan, kita dah tak tahu nak rasa mana sakit, mana tak sakit. Dan kadang-kadang tak ada buat pergerakan apa yang sakit pun, tiba-tiba sakit mai teruk lah. Adakah benda tu tak betul? Dengar apa saya cuba nak terangkan ni. Sakit saraf pusat ni, dia punya simptom-simptom dia kadang-kadang adalah muncul cucuk, pedih, rasa kebal ataupun rasa lenguh, tak tahulah nak habaq macam mana. Tapi walaupun dia rasa benda tu, memang sakit tu jadi dan rasa. Cuma beza dia, kalau contoh kata, kalau contoh saya tumbuk tangan saya ni, saya tumbuk kuat-kuat kan, dia sakit disebabkan saya tumbuk. Makna ini adalah satu respon yang betul. Sebab ada hentakan yang kuat, ataupun saya ambil pisau, saya potong, ataupun saya ambil air panas, saya curah ke atas tangan, saya sakit. Itu benda yang betul, rasa yang betul. Otak kita terima benda yang betul walaupun sakit. Tapi bila kata penyakit sakit saraf pusat ni, kita tak buat apa pun dekat dia, tapi otak kita lah ni yang dah cedera tu, dia bagi information yang salah. Dia kata sakit. Jadi disebabkan otak kita yang bagi informasi yang salah tu, yang buatkan kita rasa sakit 24 jam. Dan ini pun adalah salah satu penyakit juga. Faham tak? Bukannya kata disebabkan tu bukan satu penyakit lah. Tak, dia satu penyakit juga, yang nama dia adalah sakit saraf pusat. Dan sakit saraf pusat ni senang cerita nak bagi faham, dalam banyak-banyak kawasan otak kita ni ada satu tempat nama dia thalamus. Thalamus. So thalamus tu dia adalah otak yang kawal setiap rasa sakit dalam badan kita ni. Jadi kalau kecederaan otak jadi dekat situ, saraf-saraf yang bagi rasa sakit tu dia akan terganggu. Sebab tu kadang-kadang kita rasa pelik, rasa sakit pelik, tak buat apa sakit, berdenyut-denyut, rasa terbakar. Kalau sakit saraf memang rasa macam tu. Dan untuk yang stroke ni, kadang-kadang bila kita tak sentuh pun dia, kita tak sentuh sangat pun, kita cuma pegang macam ni, sapu slow je, tapi sakit, dia rasa sakit-sakit sangat. Kadang-kadang kalau orang yang tak faham sakit ni, dia ingat awak, kita tak buat apa pun, kita tak cubit pun, kita tak apa hentak pun tak, tapi memang sakit tu real. Pesakit rasa sakit sebab saraf yang bagi maklumat tu dah tak berapa betul lah lepas stroke, tapi dia boleh baik balik. Dan masalah yang kedua adalah dinamakan sebagai sakit saraf pusat setempat. Sakit saraf pusat setempat. Sakit saraf pusat setempat ni, nama dia nak lebih kurang still lagi sakit dia berpunca daripada pusat ni, cuma beza dia setempat. Setempat tu maksudnya dia jadi sakit start pada tangan. Tapi tuan-tuan, saya nak abang dengan tuan-tuan dan perempuan, sakit saraf pusat setempat ni dia lagi teruk. Dia lagi teruk daripada sakit saraf pusat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang daripada pengalaman saya, cara doktor dia nak tahu, nak sahkan ataupun kita panggil diagnose yang tuan-tuan dan perempuan ni ada masalah sakit saraf pusat ni, adalah diorang terpaksa cek banyak kali. Kena cek setiap penyakit yang lain-lain tu tak ada kena-mengena. Dan kemudian baru mereka boleh cek setiap simptom yang tuan-tuan habaq, tuan-tuan gambarkan dekat diorang, sama ada betul kena dengan karakteristik ataupun ciri-ciri sakit ni, baru mereka boleh diagnose yang tuan ni ada sakit saraf pusat. Sebab kalau kita tak diagnose dengan tepat, dengan betul, kita takkan dapat rawatan yang betul untuk sakit tu. Dan saya faham tuan-tuan dan perempuan, proses nak kesan sakit saraf ni ataupun sakit saraf setempat ni memang lama, fras, dan kadang-kadang memang lambat. Dan kadang-kadang tuan-tuan atau perempuan sendiri tak boleh nak dapatkan penyelesaian, nak cek ni dekat hospital kerajaan. Sebab kemungkinan tak ada kepentingan doktor nak cek terus. Faham tak? Kemungkinan kena keluar banyak lagi duit. Maksudnya mungkin kena pergi dekat hospital pakar. Sebab tuan-tuan kena faham, stroke ni kalau daripada segi rawatan rehabilitasi ni, dia jatuh kepada
kesihatan yang ketiga. Mana kata kita kena ada inisiatif sendiri untuk keluarkan duit sendiri untuk terima rawatan yang lebih tepat. Jadi kalau tuan-tuan mengalami juga masalah ni, susah nak terima rawatan yang betul ni, bertabahlah, doa dekat Allah. InsyaAllah saya ada dengan tuan-tuan dan perempuan, saya faham masalah tuan-tuan dan perempuan, dan saya sendiri pernah lihat banyak pesakit yang ada masalah ni okey dengan rawatan yang betul lepas kena diagnose. Dan tuan-tuan perempuan kena ingat, tuan-tuan dan perempuan tak keseorangan. Okay? Semua pesakit yang alami masalah ni lalui proses yang sama, alami rasa sama, perasaan yang sama dan struggle yang sama untuk nak sihat balik, untuk nak baik balik. Dan ingat, sakit yang anda rasa, tuan-tuan perempuan rasa tu bukan sakit yang buat-buat. Tuan-tuan dan perempuan tak gila, dan sakit tu memang real. Okay? Dan ada sebab kenapa tuan-tuan dan perempuan rasa sakit saraf ni, sebab kadang-kadang semua tu terlepas pandang. Jadi cara terbaik yang saya suggest tuan-tuan dan perempuan nak rawat masalah ni, dan ini adalah apa pesakit-pesakit yang berjaya buat, adalah tuan-tuan dan perempuan kena berjumpa dengan doktor rehab ataupun doktor pakar sakit jiwa, ataupun kita panggil sebagai psikiatris, sebab diorang mempunyai kepakaran dalam masalah tu, dan diorang boleh faham mana datangnya sakit tuan-tuan dan perempuan tu, berbanding kalau tuan-tuan pergi refer dengan doktor selain daripada ni. Sebab sekarang ni kita nak fokus daripada masalah kawalan masalah sakit, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris pain management. Dan daripada pengalaman saya, apa yang saya faham bila kita berjumpa dengan doktor psikiatris ni ataupun doktor pakar sakit jiwa ni, adalah mereka akan cuba try and error dengan gabungan ubat. Jadi kunci dia kat sini adalah gabungan ubat daripada doktor rehab ataupun psikiatris yang akan membantu masalah sakit saraf ni kurang ataupun hilang. Cuma beza dia, gabungan ubat yang saya cakap tadi tu, dia tak semestinya satu gabungan ubat menjadi untuk semua. Makna kata doktor dia kena try, dia kena prescribe kat tuan-tuan dan perempuan, try mana gabungan ubat yang menjadi, and then kalau ubat tu menjadi, tuan-tuan dan perempuan boleh teruskan. Semuanya benda tu kena bincang dengan tim kesihatan sana. Tuan-tuan kena kata ada ketabahan sikit, ada kesungguhan sikit dan ketabahan sikit untuk nak work, nak berjayakan untuk rawat masalah tuan-tuan dan perempuan ni. Dan apa yang saya pasti, langkah yang saya cakap ni adalah yang paling baik untuk nak bantu rawat masalah sakit tuan-tuan dan perempuan alami. Dan berbalik-balik kepada sakit saraf setempat yang saya cakap tadi tu, yang lebih teruk tu, beza dia dengan sakit yang tadi tu. Sakit yang saraf setempat ni, kalau kita pegang lagi slow, lagi lembut kita pegang, lagi pesakit dia akan jadi, kita panggil sebagai fly and fight response, ataupun dia akan jadi nak mengamuk, dia boleh jadi marah, dia boleh sentak tangan kita, dia boleh tarik tangan kita. Faham tak? Sebab sistem ni, sistem fight or flight response ni memang adalah satu sistem pertahanan dalam badan kita. Contoh kata bila kita tak perasan tangan kita tu mungkin terpegang ceret yang panas, kita akan cepat-cepat tarik, dan cepat-cepat tarik tu, kalau contoh ada orang belakang kita lempang sekali, kalau dekat muka dia, betul tak? So samalah juga dengan diorang tak buat-buat apa yang diorang rasa tu, memang datang daripada rasa yang diorang rasa. Cuma masalah macam saya cakap tadi, saraf otak tu dia bagi informasi sakit yang salah, kita sentuh perlahan je tapi dia jadi sakit. Dan jadinya sakit saraf setempat ni adalah disebabkan kalau kita tak gerakkan tangan. Sebab tu bila kena stroke, pada awal pergerakan kita kena gerakkan tangan, angkat tangan pelan-pelan, gerakkan. Sebab tu kat sini fisioterapi dan rehab penting untuk nak baikkan tuan-tuan dan perempuan dari segi pergerakan, sama juga daripada segi rasa ataupun sakit. Sebab dua-dua tu datang sekali. Kalau kita nak berfungsi tangan, kita kena ada rasa tangan dengan betul, panas, sejuk, tekanan, angin, kita boleh rasakan angin tiup kan. Sama juga dengan pergerakan. So kalau tak ada salah satu daripada benda tu, kita tak normal. Maksudnya tangan kita tu tak normal, ada satu yang kurang. Jadi untuk kita nak rawat balik tu, kita kena pastikan yang kita kena dapatkan balik semua tu. Okay? Saya faham sakit yang saya terangkan ni memang buatkan anda tak selesa disebabkan masalah yang anda alami. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, tuan-tuan dan perempuan tak keseorangan. Semua pesakit yang mengalami masalah ni mengandung benda yang sama, cuma kadang-kadang suara mereka tu tak sampai. Jadi mungkin tuan-tuan rasa tuan-tuan seorang saja ke yang rasa macam ni? Tak, diorang pun rasa yang sama. Dan ada yang lebih teruk, ada yang kadang-kadang kalau sakit saraf setempat tu terlampau kuat sangat kan, kulit ni boleh berubah warna, boleh jadi merah-merah ataupun biru-biru, tangan boleh jadi bengkak yang sakit. Faham tak? Bengkak yang sakit ni dia warna merah. Maksudnya kalau contoh dia dah bengkak kan, kita tekan dia tenggelam kan. Dan bukan sekadar kita nak tekan tu pun dah memang sakit dah.
Kalau bengkak air yang selalunya jadi lepas stroke kalau kita tak gerakkan tu kan, dia macam bengkak tapi warna kulit yang sama. Kalau kita tekan, dia tak sakit pun, tapi kita lepas tu dia lambat sikit nak naik kan, tu tak ada masalah. Tapi kalau bengkak yang sampai sakit ni, kita panggil sebagai sakit saraf setempat ni, yang tu memang kata emergency lah. Sebab sakit tu kita tak boleh nak berfungsi balik macam biasa, kita tak boleh nak hidup normal. Kadang-kadang orang cakap kita ni buat-buat, kadang-kadang orang cakap kita ni ada masalah ke. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapat balik harapan dan semangat yang kuat untuk nak sembuh balik. Cuma kena ikut step-step dia. Step yang pertama macam yang saya cakap tadi, kita kena tahu apa dia. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Step pertama tak tahu sakit apa ni. Kita cuba ni, tapi sebenarnya ini masalah dia. Dan step yang kedua, saya dah bagi tuan-tuan dan puan, try jumpa doktor, psikiatris ataupun doktor rehab yang kepakaran dia dalam masalah nak menguruskan sakit ni ataupun pain management yang saya sebut ni. Dan kemudian try bekerja dengan diorang untuk dapatkan ubat-ubatan untuk nak kawal sakit ni, nak selesaikan masalah ni. Faham tak? Sakit ni dia takkan jadi dengan sekadar kita makan Panadol, kita makan apa-apa ubat tahan sakit. Dia kena ada ubat yang specialized daripada doktor-doktor tu untuk bantu kita kawal masalah ni supaya kita boleh berfungsi balik. Tapi bukan itu saja. Tuan dan puan boleh buat senaman untuk gerakkan tangan, banyakkan gerakkan tangan, angkat tangan, gerakkan ke tepi, gerakkan ke kanan. Sama juga dengan kaki, angkat kaki perlahan. Kalau kaki tak cukup kuat nak angkat, pakai kaki sebelah, tarik perlahan, ataupun gunakan tangan yang sihat, tarik, bengkokkan perlahan, jatuhkan perlahan. Kena gerak hari-hari, cari inisiatif. Kalau tak ada, kalau tuan-tuan tak boleh buat seorang, mungkin cari siapa-siapa yang dekat, yang ada dalam rumah untuk nak bantu tuan-tuan dan puan. Dan banyak lagi senaman-senaman tangan atau kaki yang saya dah tunjukkan dekat video-video yang lain. Tuan-tuan boleh tengok dekat video-video saya supaya tuan-tuan dapat idea macam mana nak buat nak bagi sakit kurang hilang. Sebab kalau kita tak gerakkan tangan dan kaki kita waktu mula-mula kita kena stroke, memang potensi lepas tu sakit saraf, sama ada sakit saraf pusat ataupun sakit saraf setempat ni, dia akan timbul. Ingat, ni bukan main-main. Sebab sakit ni akan buat kita tak selesa selamanya selagi kita tak rawat dia. Dan cara seterusnya yang paling baik adalah bila kita ada masalah macam ni, masalah sakit yang terlampau sakit, sakit yang tak terkawal, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita kena kawal dia balik, ataupun kita panggil sebagai desensitization. Desensitization ni bahasa Inggeris dia lah, sama lah, maksudnya nak kawal balik rasa sakit tu. Dan cara kita nak kawal balik tu adalah kita kena bagi faham macam mana nak rasa sejuk, nak rasa panas, nak rasa tekanan perlahan, macam mana kuat dia, macam mana sakit tu slow, macam mana sakit tu kuat. So kat situ kita akan latih balik otak kita supaya kenal macam mana nak buat. Okay? Dan salah satu cara tuan-tuan dan puan boleh buat kalau takut ialah nak gunakan something yang panas kan. Sebab biasanya panas akan muncul, tapi panas penting, sejuk penting, panas pun penting untuk kita letak dekat kulit. Bagi faham, tuan-tuan boleh gunakan spray saraf mineral. Spray saraf ni kalau tuan-tuan spray dekat bahagian kulit, dekat bahagian tangan ataupun kaki kan, tuan-tuan akan rasa panas-panas dekat kawasan tu. Sebab bila dia meresap dalam kulit, dia akan membagi satu rasa ataupun kita panggil sebagai sensitization dekat bahagian saraf tu. Dan tuan-tuan boleh rasa balik dekat kawasan tu. Kalau sebelum ni kebas, sebelum ni tak rasa, gunakan spray ni, spray saraf mineral ni, gunakan dekat kawasan tu, kaki, badan dan sebagainya. Sebab benda ni menjadi, maksud kata saya gunakan sendiri dekat pesakit-pesakit stroke saya yang saya boleh rawat, saya gunakan dan diorang sini nampak kesannya. Jadi tuan-tuan pun boleh cuba juga. Okay? Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan boleh gunakan cermin. Maknanya buat senaman sambil gunakan cermin. Sebab macam saya cakap tadi, bila kita dah bercakap pasal kita nak latih balik otak tu, cermin ni dia ada kajian dan dia memang sah terbukti kat mana boleh latih nak trick balik otak kita. Tangan kita ni yang stroke ni dia boleh bergerak sebenarnya perlahan tanpa sakit. So dengan pergerakan kita buat dekat bahagian cermin tu, kita gunakan tangan yang tak stroke tu, bila kita tengok cermin tu, kita akan rasa tangan kiri kita ni boleh bergerak tanpa rasa sakit. Dekat situ kita boleh kurangkan rasa sakit dan latih balik otak kita untuk jadi normal balik. Jadi ini semua adalah penerangan yang saya dah mudahkan untuk anda. Saya tak expect nak terang macam seorang yang dalam bidang saya, tapi saya terangkan supaya benda ni tuan-tuan faham kenapa, apa rasional ni daripada segi rawatan. Dan yang paling penting sekali, saya harap video ni dapat membantu tuan-tuan dan puan. Kalau nak cakap daripada segi keberkesanan, teknik-teknik yang saya cakap tadi tu semuanya terbukti. Tuan-tuan boleh jumpa doktor, dapatkan nasihat, dapatkan ubat untuk kontrol balik rasa sakit.
And then mula gerakkan balik tangan sebab kita nak kurang, kita tak mau lagi rasa sakit tu. Kita tak boleh biarkan dia, saraf kita kena gerak, sendi kita kena gerak. Dan kemudian boleh menggunakan terapi cermin dan sama ada spray saraf kalau tuan-tuan ada. Okey. Dan sekali lagi saya ingatkan, sekiranya tuan-tuan dan perempuan mempunyai masalah ni, ingat tuan-tuan dan perempuan tak keseorangan. Dan apa rasa sakit yang tuan-tuan puan rasa tu adalah real, bukan sesuatu yang main-main. Dan benda ni boleh dirawat dengan cara yang betul, mengikut langkah-langkah apa yang saya katakan tadi. So, kalau tuan-tuan dan perempuan masih lagi baru di video ni, di channel saya, jangan lupa untuk like video ni, komen, kongsikan pengalaman dan sakit tuan-tuan dan perempuan supaya pesakit-pesakit lain boleh baca dan mungkin dia boleh dapat harapan ataupun jawapan ataupun penyelesaian untuk masalah diorang yang akan datang. Kita kongsi sama-sama kisah, kita inspire sama-sama untuk jadi baik. Kat sinilah ruangan dia. Dan kalau tuan-tuan masih lagi baru juga, jangan lupa untuk subscribe video saya, tekan butang subscribe dekat bawah ni dan tekan butang notification tu supaya lepas ni bila saya upload video, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat maklumat bila upload dan tuan-tuan boleh join tengok video ni. Mungkin boleh selesaikan lagi banyak masalah tuan-tuan dan perempuan. Saya harap video ni membantu tuan-tuan dan perempuan dan terima kasih saya nak ucapkan sebab spend waktu tuan-tuan dan perempuan tengok video ni. Saya seronok berkongsi waktu dengan tuan-tuan dan perempuan. Saya harap kita dapat berjumpa lagi dan saya bolehlah membantu tuan-tuan dan perempuan untuk hadapi apa masalah yang tuan-tuan ada berkenaan dengan stroke ataupun masalah saraf. Saya harap tuan-tuan dan perempuan baik saja. InsyaAllah jumpa lagi.